Assalamualaikum dan selamat sejahtera anak-anak semua. Okey, hari ini saya akan menyambung kembali pengajaran kita pada minggu lepas, iaitu mengenai alat pengukur. Okey, so hari ini saya akan sambung dengan tajuk penggunaan alat pengukur yang lebih jitu. Okey, kita akan fokus kepada alat pengukur yang pertama, iaitu angkuk vernier. Okey, apa dia angkuk vernier? Okey, angkuk vernier. Okey, angkuk vernier adalah satu alat pengukur yang digunakan untuk mengukur ketebalan ataupun diameter luar, diameter dalam dan kedalaman sesuatu objek. Okey, bahagian terkecil bacaan angkuk vernier ialah 0.1 cm ataupun 0.1 mm. Okey, oleh itu angkuk vernier lebih jitu berbanding dengan pembaris. Sebab apa? Pembaris dia hanya boleh baca pada bacaan skala terkecil sehingga 0.1 cm ataupun 1 mm. Okey, kita pergi kepada bahagian yang terdapat pada angkuk vernier. Okey, yang pertama ini ialah rahan dalam. Okey, rahan dalam ni kita guna untuk ukur diameter dalam. Okey, rahan luar kita guna untuk mengukur diameter luar. Okey, ini yang ni. Okey, ini adalah skala vernier. Okey, pengunci. Okey, skala vernier yang ni mana? Okey, satu. Ini adalah skala vernier. Okey, ini adalah skala utama. Okey, skala utama bahagian ni. Okay, ini adalah skala utama. Okey, dan seterusnya ialah bahagian belakang ni kita panggil dia bilah mengukur kedalaman. Bilah mengukur kedalaman. Okey, ini adalah bahagian-bahagian penting atau bahagian-bahagian asas yang ada pada angkuk vernier. Okey, untuk mengukur pengukuran objek bulat dengan menggunakan angkuk vernier. Okey, yang pertama sekali kita kena mesti tahu. Okey. Okey. Ini adalah contoh objek bulat. Okey, objek bulat. Okey, objek bulat. Okey, ini adalah skala vernier. Yang ini adalah bahagian untuk skala utama. Okey, cuba tengok bahagian yang kita dah besarkan ni. Okey, mula-mula pertama sekali kita kena ambil bacaan pada skala utama. Skala utama. Mana skala utama? Okey, ini bahagian skala utama. Okey, skala utama ini 3. Okey, ambil nilai yang sebelum pada sifar. Okey, so 3.1. Dan ini adalah 3.2. Kita ambil bacaan sebelum kosong bagi skala vernier ni. Sebelum ni kosong. So kita bacaan kita adalah, okey, bacaan skala utama kita adalah 3.20. Okey, tambah dengan bacaan skala vernier kita pula, kita kena tengok pada skala vernier kita. Okey, macam mana kita nak ambil skala vernier kita? Kita kena cari garis yang selari daripada skala utama dan skala vernier, iaitu garis yang bertemu, iaitu pada bahagian ini. Nampak tak? Okey, ini dia bertemu. So berapa? Ini kosong. Ini 0.01. Okey, yang ini kosong, yang ini 0.01 dan ini adalah 0.02. So bacaan skala vernier, okey, skala utama kita adalah 3.20, manakala bacaan skala vernier sama dengan 0.02. Okey, so bacaan sebenar bagi diameter bulatan ini adalah, okey, bacaan dia adalah kita kena tambah bacaan
sebenar sama dengan bacaan pada skala utama tambah skala venia. Okey, sama dengan 3.20 tambah dengan 0.02. Okey, so kita dapat 2, 3. Kita dapat 3.22 sentimeter. Okey, seterusnya kita pergi pada ralat. Okey, ralat sistematik. Okey, ralat sistematik disebabkan oleh pengukuran menggunakan alat pengukur yang kurang tepat. Okey, contohnya, okey, alat pengukur tu jadi kurang tepat disebabkan oleh terdapatnya ralat sifar pada alat pengukur ataupun ralat yang disebabkan oleh orang yang melakukan pengukuran ataupun faktor persekitaran. Okey, ralat sifar boleh ditentukan. Okey, ralat sifar kita boleh tentukan apabila angkut venia dirapatkan. Okey, cara menentukan ralat sifar. Okey, gambar rajah pertama ni. Okey, ini adalah tiada ralat sifar. Okey, macam mana kita nak tahu dia tiada ralat sifar? Okey, bila kita tengok, okey, ini skala venia. Okey, skala venia. Ini adalah skala utama. Okey, sifar. Kedua-dua sifar bagi skala venia dan skala utama duduk pada satu garis. Berada pada satu garis yang sama. Satu garis yang sama. Okey, kalau dia duduk pada satu garis yang sama, bermaksud ini tiada ralat sifar. Okey, kalaulah, okey, kalau kita tengok sebelum kita membuat pengukuran ataupun bila kita tutupkan rahang tu, okey, kita tengok pada skala venia kita, okey, kosong skala venia dan skala utama tidak berada pada garis yang sama. Ni bahagian ni tidak berada pada garis yang sama. Ni tak sama kan? Okey, so maksudnya dia ada ralat. Okey, adakah ini ralat sifar positif atau negatif? Okey, ini adalah ralat sifar positif. Sebab apa? Okey, nilai pada kosong ini berada pada bahagian positif. Okey, selepas pada kosong ni. Okey, ini maksudnya positif. Ralat sifar positif. Okey, yang ni pula ralat sifar negatif. Ralat sifar negatif pula apabila kosong pada skala venia duduk di bahagian negatif. Ini skala utama. Ini adalah skala venia. Skala venia. Okey, kosong ataupun sifar pada skala venia berada belakang pada sifar skala utama, iaitu bahagian negatif. So, dia menunjukkan ralat sifar negatif. Okey. Untuk menentukan ralat berapa ralat sifar positif tu, ralat sifar dibaca dari tanda kosong pada skala venia. Okey, contoh, untuk positif, untuk ralat sifar positif, kita kena baca tanda daripada kosong skala venia. Okey, cara dia kita nak tahu berapa nilai ralat dia, kita kena cari garis yang bertemu antara skala utama. Okey, ini tak. Okey, di sini. Di sini adalah garis yang bertemu. So, ini 0.0. Ini 1, ini 2 dan ini adalah garis ketiga. So, jadi ralat sifar positif kita akan jadi positif 0.03.
Okey, kalau negatif pula, kita kena baca daripada bilangan 10 pada skala Vernier. Pada nombor 10 skala Vernier. Okey, macam biasa kita akan cari garis yang sama antara skala utama dan skala Vernier. Okey, mana kat sini tak sama? Okey, kita bertemu dekat sini. Di sini ya. Okey. So, berapa sini? Sini kita kira kosong. Dianggap sebagai kosong. 1, 2, 3, 4, 5 dan 6. So, jadi dia ralat sifar negatif kita adalah negatif 0.06. Okey, untuk mendapatkan bacaan sebenar, ralat sifar perlu diambil kira. Okey, bacaan sebenar kita akan jadi bacaan angkut Vernier yang kita ukur macam saya ajar sebentar tadi. Kita kena tolak dengan nilai ralat sifar, barulah kita dapat bacaan sebenar bagi pengukuran kita. Okey, seterusnya kita pergi kepada satu contoh soalan untuk mengukur diameter. Okey, sebelum kita gunakan angkut Vernier, pastikan untuk mengetahui sama ada skala sama ada angkut Vernier kita mempunyai ralat sifar ataupun tidak, kita pastikan dulu tutup rahang. Okey, ni kita tutup rahang. Okey, tutup rahang dengan biar sampai ditutup. Okey, kita tutup rahang ni, kita tutup rahang. Okey, dan tengok pada skala, iaitu skala kosong. Okey, bila sifar bagi skala utama sama dengan, garis dia sama dengan sifar bagi skala Vernier, ini bermaksud tiada ralat sifar. So, bila kita dapat nilai pengukuran nanti, kita tak perlu hasil ukuran yang kita dapat tu, kita tak perlu tolak kepada ralat sifar. Okey, cuba tengok gambar rajah ni. Okey, kita ada satu objek bulat tu kita ukur. Okey, ini adalah skala utama. Ini adalah skala Vernier. Ini skala Vernier. Okey, saya besarkan sikit. Okey, ini kosong. Ini 5, ini 10. Besarkan sikit, tak jelas, tak nampak. Okey, cara dia kita kena baca dulu. Pertama, ambil bacaan skala Vernier. Okey, skala Vernier kita berapa? Okey, kita mesti ambil nilai yang sebelum pada kita kena ambil bacaan skala utama dulu, bukan Vernier. Skala utama dulu. Okey, so kita kena baca pada skala utama. Skala utama kita sini 1. Okey, 1 dan ambil nilai yang sebelum kosong sifar ni. So, nilai kat sini. Okey, nilai di sini sampai sini je. Kita kena ambil selepas pada sifar skala Vernier ni kita tak perlu ambil. Kita kena ambil nilai sebelum. So, ini 1, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, ini 1.5. So, ini 1.6. Okey. Ini yang ni 1.7, maksudnya dia sebelum lagi kan. Okey, so kita kira juga lah ni 1.7.
1.7. So, bacaan kita adalah 1.70. Okey, yang kedua kita kena ambil bacaan skala Vanier. Skala Vanier macam mana nak kira? Okey, cari garis yang selari antara skala garis yang bertemu antara skala utama dan skala Vanier. Kat mana bertemu? Okey, cuba kita tengok. Okey, kita ambil start pada sini. Okey, ni tak ada. Okey, BC. Okey, ni garis ni bertemu. Okey, dia pada garis yang sama. Maksudnya garis skala utama dan skala Vanier dia berada pada satu garis. So, ini 1, ini 2, ini 3. Okey, jadi nilai kita pada skala Vanier adalah 0.03. So, bacaan sebenar kita adalah sama dengan bacaan skala utama kita tambah dengan bacaan skala Vanier. So, sama dengan 1.70 tambah dengan 0.03. So, nilai dia 1.73 cm.